Sikit je. Terima kasih dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan, adakah kerajaan bercadang untuk mengatasi masalah kemalangan jalan raya ini supaya mengadakan satu hukuman yang lebih berat terhadap pesalah-pesalah jalan raya yang ada dilaksanakan di negara lain. Bagi pesalah ini terus ditarik lesen, terutama bagi mereka yang terlibat dengan kesalahan yang berat. Apakah perkara ini dicadangkan dilaksanakan di pihak kementerian supaya dapat mengatasi isu kemalangan yang semakin meruncing sekarang ini? Yang Berhormat, kita memang menyokong cadangan tersebut. Sebenarnya kita pun sudah ada demerit sistem yang telah diperkenalkan untuk membolehkan kita dapat menarik lesen-lesen mereka yang telah melakukan kesalahan berulang-ulang. Tetapi ini sebenarnya melibatkan banyak faktor yang lain, bukan sahaja soal hukuman yang patut kita harus tekankan, tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, yang memerlukan pendekatan yang holistik. Di negara kita ini, hari ini sebenarnya kita adalah antara negara yang mempunyai sistem perkhidmatan pengangkutan awam yang antara yang terendah. Suatu ketika dulu kita mempunyai 35%. Pada tahun 1980 kita ada 35% pengangkutan awam di negara ini, tetapi pada hari ini kita ada hanya 16%. Sedangkan di Seoul penggunaan pengangkutan awam adalah sebanyak 60%, Singapura 56%, Manila 54%, Tokyo 49% dan Bangkok 40%. Dan ini mungkin ada sedikit sebanyak berkait rapat dengan dasar untuk automotif nasional kita, yang kita membenarkan penggunaan kereta persendirian yang begitu terbuka dengan luas. Kuantan bangun ya. Mohon penjelasan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri mengatakan bahawa permohonan telah dibuat sebanyak 100 juta berkenaan dengan keselamatan jalan raya ini. Akan tetapi di dalam jawapan Menteri Keuangan kepada persoalan saya yang sama, Menteri Keuangan mengatakan bahawa kementerian yang tidak minta peruntukan yang banyak. Jadi di situ ada kontradik jawapan Timbalan Menteri dengan jawapan Menteri Keuangan. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat, saya akan menyiasat perkara ini kerana ini adalah satu yang spesifik. Tapi ingin saya nyatakan di sini, Kementerian Pengangkutan sememangnya mengharapkan supaya lebih banyak peruntukan dapat diluluskan kepada kementerian ini untuk membolehkan JKJR dapat melaksanakan pelbagai program untuk mendidik masyarakat, khususnya untuk membayar kepada media-media supaya kempen-kempen ini dapat dilaksanakan dengan lebih kerap dan kesedaran rakyat akan meningkat di dalam soal keselamatan, penjagaan keselamatan jalan raya ini. Ahli Parlimen Pasir Mas juga ada menyebut tentang opsikap yang didapati tidak berjaya seperti yang dan siapa yang perlu dipersalahkan di atas kegagalan ini. Sebenarnya untuk makluman ahli yang berhormat, kerjasama oleh pelbagai agensi penguatkuasa dalam melaksanakan opsikap ialah sebenarnya ini adalah merupakan ops bersepadu ya. Opsikap adalah merupakan ops yang dilaksanakan oleh PDRM. Manakala JPJ dan juga JKJR adalah bertanggungjawab bagi JPJ terlibat dalam mengawal ataupun memantau pergerakan pengangkutan awam pada masa opsikap bersepadu tersebut, dan juga kenderaan-kenderaan perdagangan, dan demikian juga LPKP dan agensi penguasaan yang lain. Walau bagaimanapun tidak ada agensi khusus yang bertanggungjawab di atas kegagalan opsikap ke-20 ini. Fokus utama JPJ opsikap ke-20 adalah khusus kepada kenderaan perkhidmatan awam seperti bas, teksi dan kereta sewa. Kerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasa sentiasa diadakan bagi menyelaraskan isu-isu penguatkuasaan secara bersama dan bagi memastikan keberkesanan penguatkuasaan. Ahli Yang Berhormat Kota Raja ada membangkitkan apakah perancangan jangka panjang untuk menangani masalah remaja bawah umur yang menunggang motosikal tanpa lesen. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, masalah ini perlu ditangani secara holistik dan perlu melibatkan semua peringkat masyarakat, terutama ibu bapa, guru-guru dan agensi berwajib, dan juga keperluan untuk mengadakan kemudahan bas sekolah
yang perlu diperbanyakkan terutama di kawasan luar bandar sebagai alternatif kenderaan dan kepada murid-murid untuk pergi dan balik ke sekolah. Yang berhormat juga ada membangkitkan perlukah mengadakan JK dijalankan secara lebih intensif di sekolah-sekolah. Kementerian memang bersetuju dengan pandangan yang berhormat dan kami percaya Kementerian Pelajaran juga nampak ada kepentingan apabila ianya telah terhadap kempen keselamatan jalan apabila ianya telah pun diserapkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu sejak tahun 2007 dan seterusnya perubahan terhadap kelab keselamatan jalan raya di semua sekolah rendah dan menengah bagi menyokong PKJR melalui aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah. Ahli yang berhormat Maran ada membangkitkan tentang isu bagaimanakah usaha kementerian untuk mendidik pengguna-pengguna jalan raya ya bagi benar-benar sedar dan kepentingan keselamatan jalan raya. Bagi program jangka masa panjang, pendidikan keselamatan jalan raya telah diperkenalkan dalam mata pelajaran bahasa Melayu pada tahun 2007 dan murid tahun 1 akan dikembangkan sehingga pelajar sekolah menengah menjelang tahun 2012. Bagi jangka masa pertengahan, program advokasi bersama masyarakat sedang diperhebatkan oleh JKJR dan rakan kongsi beserta pihak swasta dan NGO. Bagi jangka masa pendek, penguatkuasaan yang berterusan dapat memberi impak serta merta terutama di kalangan pesalah trafik. Dan ada juga soalan yang berhormat Maran juga, berapa banyak peruntukan-peruntukan diberikan kepada kawasan parlimen daerah untuk kempen keselamatan jalan raya seperti mana dan peruntukan keselamatan jalan raya juga tidak terkecuali. Oleh yang demikian, bagi meneruskan kempen keselamatan jalan raya, kita perlu mencari cara dan pendekatan lain bagi memastikan kesinambungan kempen berterusan sepanjang tahun. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya meneliti dalam dalam jumlah yang kita bincangkan ni. Oleh kerana tak ada dibangkitkan oleh sesiapa, ada peruntukan sebanyak 181 juta, 181.506 juta bawah dasar baru, iaitu khidmat bantuan. Sebab kita bincangkan tentang perbelanjaan atau peruntukan yang dipotong yang mungkin akan menjejaskan termasuk kempen keselamatan jalan raya tadi. Tapi saya nak tahu ni, bawah khidmat bantuan ni apa sebenarnya tujuan dan pecahan dia untuk digunakan? Saya akan minta pegawai saya untuk menyediakan. Saya percaya ini adalah berkaitan dengan pembayaran gaji dan emolumen kaki tangan. Yang berhormat silam ada membangkitkan supaya kementerian bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya bagi memastikan keselamatan diutamakan dalam pembinaan jalan. Memang aspek pembinaan jalan termasuklah reka bentuk dan audit jalan baru, penyelenggaraan jalan sedia ada dan rawatan kawasan kerap berlaku kemalangan atau hotspot. Ini perlu dilakukan. JKJR juga sentiasa memberi pandangan dan cadangan kepada Kementerian Kerja Raya bagi menambah baik papan tanda dan perabot jalan agar persegitan jalan lebih selamat kepada pengguna jalan raya. Sila. Terima kasih, Perdana Menteri. Cuma tentang JKJR tadi, disebabkan oleh ada pemotongan bajet untuk mereka mungkin ada masalah di masa depan. Berhubung dengan pengguna-pengguna jalan raya yang sentiasa melakukan kesalahan, adakah kementerian akan bercadang untuk berbincang dengan pihak syarikat insurans seperti yang berlaku di Amerika contohnya? Kalau sekiranya pemandu atau pengguna jalan raya, khususnya yang sama ada motosikal, lori ataupun kereta biasa, melakukan kesalahan dan didapati bersalah, mereka yang bersalah dihukum, premium yang dikenakan terhadap dia jauh lebih tinggi daripada pengguna yang tidak bersalah. Kenapa? Kalau dia consistently melakukan kesalahan di Malaysia, habis sangat dia hilang NCB. Tetapi ini tidak mengajar dia untuk berlaku lebih baik di masa depan. Tapi kalau dia premium dia tinggi, mungkin boleh bincang dengan pihak insurans dan akhirnya sebahagian daripada pendapatan itu boleh diberikan kepada pihak jawatankuasa. Terima kasih.
adalah satu pandangan yang inovatif dan bernas. Mungkin kita akan mengambil maklum terhadap pandangan tersebut. Seperti mana yang kita tahu bahawa insurans biasanya akan memberikan NCB bagi mereka-mereka yang tidak melakukan kesalahan ataupun untuk renewal insurance, dan mereka ini tidak melakukan tidak terlibat dalam apa-apa claims dan accident. Sudah tentu pandangan yang berhormat itu boleh dipertimbangkan dan kita akan membincangkan di peringkat kementerian.